Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara perempuan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati dan dimuliakan, alhamdulillah, tadi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keizinannya dan juga kesempatan kepada kita untuk meluangkan masa dan waktu berhimpun di majlis yang hormat ini, yang kita harapkan merupakan sebahagian daripada langkah-langkah ibadah kita kepadanya. Kita beribadah dengan langkah-langkah mencari ilmu dan kefahaman. Semoga dengan ilmu dan kefahaman ini kita faham dan kita tahu tentang siapakah itu Allah, apakah bentuk kekuasaan dan keagungannya. Kita juga tahu dan faham mengapa kita menjadi seorang muslim dan muslimah, apa dalil, apa bukti yang kita fahami yang meyakinkan kita bahawa Islam agama kebenaran, apa buktinya Tuhan itu wujud, Tuhan merupakan pencipta bagi alam semesta ini, dan apakah cara, metodologi kita melaksanakan ibadah semata-mata kerananya, dan bagaimanakah kita melaksanakan ibadah tazkiyatun nafs, penyucian hati dan jiwa, bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kesemua aspek yang kita sebutkan tadi tidak mungkin kita fahami jika kita tidak menguasai ilmu. Sebab itu dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, sampai ke hujung ayat. Yang bermaksud Allah berikan hikmah kepada sesiapa yang Allah suka. Barang siapa dikurniakan hikmah oleh Allah, dia sebenarnya telah mendapat kurniaan yang besar. Itu kenyataan Allah. Orang yang mendapat hikmah, kata Allah, orang itu mendapat kurniaan yang besar, kurniaan yang agung. Maka kita perlu memahami maksud hikmah. Kalau kita terjemahkan secara langsung dalam bahasa Melayu, ia bermaksud kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggeris, ia bermaksud wisdom. Namun wisdom ataupun kebijaksanaan tidak menceritakan sepenuhnya tentang maksud hikmah daripada Al-Quran ini. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan hikmah dalam surah Al-Baqarah 269 ini sebagai Al-Quran. Dalam arti kata yang lain, orang yang bijaksana ialah orang yang benar-benar menguasai Al-Quran. Imam Mujahid mentafsirkan hikmah sebagai ilmu, kefahaman dan juga Al-Quran. Dalam arti kata yang lain, kalau kita berilmu tetapi ilmu itu tidak bertunjangkan Al-Quran, kita belum mendapat hikmah dari sisi Allah. Kalau kita faham tetapi kefahaman kita tidak berlandaskan Al-Quran, kita belum mendapat anugerah hikmah dari sisinya. Justru kalau kita sekadar mengaji Al-Quran, sekadar membetulkan huruf, dengung, panjang pendek, qalqalah dan sebagainya, kita juga belum mendapat hikmah, disebabkan kita belum faham
berdasarkan Al-Quran. Dan Imam Abu Malik ketika mentafsirkan hikmah berpadukan ayat yang kita sebutkan tadi, beliau berkata hikmah ialah kefahaman tentang sunnah. Lantas bila kita gabungkan ke semua tafsiran itu, kita boleh membuat satu rumusan bahawa Allah memberikan anugerah yang besar dalam bentuk hikmah kepada manusia. Orang yang diberikan hikmah itu, dia mendapat anugerah yang besar. Dan hikmah itu ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah yang difahami dan juga didalami maksud dan pengertiannya. Maka Alhamdulillah, kita berhimpun di petang yang permai ini untuk memahami hikmah, untuk memahami Al-Quran berasaskan wahyu, dibantu oleh hadis-hadis ataupun sunnah. Kita harapkan dari ilmu yang kita kaji ini, kita akhirnya mendapat sebuah kebijaksanaan ataupun wisdom. Dan secara kebetulan pada hari ini ketika orang Barat bercakap tentang education, ketika orang Barat berbicara pada hari ini tentang pendidikan, apakah sepatutnya menjadi tujuan pendidikan pada hari ini? Adakah kita berpuas hati sekadar anak kita mendapat A dalam pencapaian pemeriksaannya, 17A, 12A, 20A, 10A, dan kita merasakan anak itu sudah cemerlang? Orang Barat sedang bertanya semula, adakah pencapaian akademik itu pencapaian yang hakiki? Selepas dia mendapat A, dia berpeluk dengan siapa saja, kita tak perlu ambil kisah. Dia mendedahkan badannya, kita tak perlu ambil kisah, sebab dia mendapat A. Dia bercium-ciuman, kita tak ambil kisah, sebab dia mendapat A. Dia menjualkan maruah dirinya, kita tak kisah, sebab dia mendapat A. Adakah itu yang kita mahu? Di Malaysia nampaknya secara sedar ataupun tidak sedar, itu yang kita mahu. Sebab itu anak kita hantar pergi tuition supaya SPM-nya cemerlang. Maksud cemerlang A. Akhlaknya tak perlu kita hiraukan, solatnya tak perlu kita hiraukan, personalitinya, kepribadiannya, pembersihan jiwanya, kita tak perlu perincikan, sebab itu semua tak diukur dalam SPM. Yang penting anak kita cemerlang sebab mendapat A. Orang Barat hari ini mengatakan pendidikan pada hari ini sepatutnya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang ada wisdom. Pendidikan pada hari ini sepatutnya melahirkan pelajar yang ada kebijaksanaan. Kadang-kadang yang mendapat A itu tidak bijaksana. Bila kita sebut surah Al-Baqarah 269, itulah yang Allah sebutkan dahulu. Sesiapa yang mendapat hikmah, dia mendapat kurniaan yang besar. Tetapi dengan perincian yang betul, bahawa hikmah itu, that wisdom must be based on the Quran and the Sunnah. Kebijaksanaan itu perlu bertunjang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah tujuan kita berada di petang yang permai ini. Kita harapkan kefahaman yang kita miliki jangan kita simpan di minda kita sahaja, untuk diri kita sahaja, sebarkan. Penduduk di Malaysia amat memerlukan hikmah, bertunjangkan Quran dan Sunnah. Jika tidak, isu kiamat 2012 pun mereka tak mampu menjawabnya secara betul.
Mereka menjadi pak turun membuta tuli walaupun tentang isu kerdil seperti kiamat 2012. Disebabkan kejahilan, mereka tidak mampu menangkis dan menjawabnya. Hikmah tidak ada di minda, walaupun SPM mereka mendapat semua A. Itulah sebagai mukadimah, sebagai peringatan bagi kelas kita pada hari ini. Terus kita masuk kepada agenda kita. Alhamdulillah, kita berada di surah Al-Insan, surah yang bertemakan insan, bertemakan manusia. Dan pada petang ini kita mulakan insya-Allah bermula ayat nombor 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم في ثياب السندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا صدق الله العظيم. Al-Insan ayat 12 hingga 24 yang bermaksud dan dia Allah memberikan balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dan diberikan syurga dan juga pakaian sutera. Di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas divan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari, yaitu tidak panas dan tidak pula terlampau kedinginan. Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat dengan mereka, dan buahnya dimudahkan bagi mereka memetiknya, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana gelas dari perak dan piala-piala yang bersinar seperti kaca, yaitu kaca-kaca ataupun gelas yang dibuat dari perak, yang penciptaannya diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberikan minuman dalam gelas yang campurannya ada zanjabila, dan didatangkan bagi mereka sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang terus menerus muda. Apabila kamu melihat mereka itu, kamu mengira mereka merupakan mutiara yang bertaburan, dan apabila kamu melihat di sana, yaitu syurga, kamu akan melihat pelbagai kenikmatan dan juga kerajaan yang besar. Mereka dalam syurga memakai pakaian sutera yang halus berwarna hijau,
dan juga sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang yang dibuat daripada perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang amat bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan juga balasan di atas usahamu, dan hendaklah ia disyukuri. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad, dan ia diturunkan beransur-ansur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang berdosa, dan juga jangan kamu mengikut orang-orang kafir dari kalangan mereka itu. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita membicarakan tentang Al-Abrar. Al-Abrar merupakan kalimat Al-Quran dalam surah Insan ayat nombor 5. Allah mengatakan, Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, dan telah kita bicarakan maksud abrar, yaitu orang-orang yang baik dan sentiasa melakukan kebaikan dalam hidupnya. Mereka bukan melakukan kebaikan sekali-sekala. Mereka bukan melakukan kebaikan secara bermusim. Bersempena dengan Isra' Mi'raj, mereka lakukan kebaikan. Bersempena dengan majlis Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah, Nuzul Quran, baru mereka fokuskan untuk melakukan kebaikan. Itu bukan abrar. Yang dikatakan abrar ialah mereka yang baik, yang sentiasa dalam keadaan baik. Di mana saja mereka berada, di musim mana mereka berada, di waktu mana mereka berada, dengan sesiapa saja mereka berada. Minda mereka cintakan kebaikan, jiwa mereka niatkan untuk melakukan kebaikan. Jasad fizikal mereka manfaatkan untuk melaksanakan kebaikan. Mulut mereka menyeru ke arah kebaikan. Kehidupan mereka merupakan sinaran kebaikan. Itulah dia Al-Abrar, dan mereka ahli jannah. Orang yang menjiwai kebaikan, mereka ahli jannah. Allah mengatakan mereka diberikan minuman yang lazat, dingin, baunya juga wangi, kafura. Diberikan minuman itu kepada mereka. Berbeza dengan golongan yang bencikan kebaikan, malah menolak Tuhan. Mereka mencintai, mengasihi kemaksiatan. Malah sebahagian manusia berbangga dengan keburukan yang mereka lakukan. Keburukan mereka muatkan dalam Facebook, mereka muatkan dalam laman web, seolah-olah mereka berbangga dengan perbuatan yang bercanggah dengan agama yang telah mereka lakukan. Lantas Allah ada hukuman bagi manusia yang seperti ini. Kita berdoa kepada Allah, kita tergolong dalam golongan Al-Abrar. Pedulikan apa yang orang kata, yang penting apa yang Allah kata. Allah mau kita menjadi Al-Abrar, kerjalah itu. InsyaAllah Dia akan makbulkan, Dia akan merestuinya jika kita benar-benar mau mencapainya, InsyaAllah. Itu telah kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas. Dan saya rasa tak boleh kita lupakan juga tentang satu kenyataan, yang merupakan ciri Al-Abrar. Antara ciri Al-Abrar, Allah sebut dalam Al-Insan ayat 8 dan juga ayat 9, yaitu mereka memberi makan dalam bentuk makanan yang mereka cintai, ala hubbihim. Dalam arti kata yang lain, Al-Abrar ini salah satu ciri yang ada pada mereka, salah satu perangai yang melekat kepada mereka ialah mereka sanggup berikan sesuatu yang mereka sayang. Mereka sanggup
berikan kepada orang lain yang memerlukan sesuatu yang mereka kasih. Al-Quran surah Insan ayat 9 menceritakan tentang makanan. Ala hubbihi, makanan yang mereka perlukan, makanan yang mereka hendak, mereka suka, mereka kasihi, mereka sayangi benda itu, tapi diberikan kepada orang lain yang memerlukan. Quran menyebutkan antaranya ialah orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan juga tawanan perang. Dan telah saya sebutkan pada minggu lepas bahawa ada kitab Asbabun Nuzul yang mengatakan ia berkaitan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an yang pernah melakukan perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Dan mereka melakukannya semata-mata liwajhillah, semata-mata mencari wajah Allah ataupun mencari keridhaan Allah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Berlekan dengan sesuatu yang kita suka bukan sesuatu yang mudah. Tapi itulah cabarannya, dan itulah sifat yang ada kepada al-abrar. InsyaAllah kita sambung dari situ. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, ayat 12 menceritakan tentang kesabaran. Allah memberikan kepada mereka kebaikan di jannah, kebaikan di syurga, bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Jadi sabar ini kekuatan, dan sabar ini kekuatan dalaman. Kita hendak mendidik anak-anak kita supaya bersabar. Pertamanya bersabar untuk melakukan kewajipan agama. Kena sabar. Dia mungkin jika anak laki-laki di atas kepala tak ada serban, tak ada ketayap, tak ada songkok, tak ada penutup di atas kepala bagi anak laki-laki, tu asal bimbang. Bukan itu keutamaan kita. Kita nak didik akhlak dia dulu, perangai dia dulu. Kita bukan nak didik supaya luarannya hebat terlebih dahulu, tidak. Kita mendidik dia supaya akhlaknya baik, kepatuhannya baik. Dia menutup aurat, Masya Allah. Dan kita tak perlu menekankan sangat aspek-aspek luaran. Walaupun ada hal itu dalam agama, tetapi ia bukan keutamaan. Sama juga dengan anak-anak perempuan kita. Ada sesetengah guru itu begitu memantau panjang tudung. Ia perlu mencecah pusat, berapa inci di bawah pusat, berapa inci di ke tinggi sikit dari pusat. Dari pusat mereka ialah pusat perut. Padahal si muda itu tak faham Islam, akhlaknya huduh, berpegangan tangan dengan dia jaga sana, dia jaga sini dengan boyfriend, tapi tudung melabur. Sebab apa? Sebab cara ustaz-ustazah mengajar tidak betul. Bukan kesemuanya begitu, tapi ada yang begitu. Ada yang mengajar benda yang begitu sempit. Ada sebuah pondok, saudara saya dihantar ke sana, budak. Bila didapati budak itu bermasalah, saudara saya yang perempuan telefon ustaz, pastinya laki-laki. Ustaz tak ada cakap, sebab saya laki-laki, you perempuan, tak boleh bincang. Saya kata, keluarkan anakmu dari pondok itu. Keluarkan budak itu dari pondok itu segera. Jangan budak itu kamu hancurkan disebabkan ustaz yang sempit. Itu bukan agama yang kita mahu. Islam bukan begitu. Tapi disebabkan siapa yang mengajar kita, maka dialah mempengaruhi kita. Kita tidak mahu anak muda dipengaruhi dengan minta yang seperti itu. Al-Quran tidak mengajar demikian. Nabi tidak menekankan itu sebagai benda yang pokok.
Tiba-tiba aspek akhlak yang berbentuk kemasyarakatan tidak ada. Kita pergi ke pondok, kertas di sana sini, kebersihan tak dijaga. Kita pergi ke tandas pondok, kita lihat, kalau ustaz masuklah tandas itu, ustaz pun mungkin pitam 2-3 jam. Kononnya mengajar agama. Agama apa yang diajar? Maka yang Allah sebut, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, hanya tinggal ayat. Allah mencintai orang yang bersih dengan cara bertaubat. Dalaman. Kita nak melahirkan jiwa itu bertaubat. Astagfirullah. Tidak mau lagi ada hubungan makwa, astagfirullah. Sentiasa insaf, itu penting. Kekuatan dalaman itu nak kita utamakan. Wa yuhibbul mutatahhirin. Di samping kita utamakan kebersihan dalaman, seperti jiwa yang sentiasa bertobat, itu paling penting. Kita mau juga kebersihan luaran sebagai image agama kita. Maka ini aspek-aspek yang Islam tekankan. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, sudah pasti antara yang utama adalah nilai yang kita sebutkan tadi sebagai kesabaran. Dia sabar sehingga tak bergaduh dengan kawan-kawan, tidak bergaduh dengan ibu bapa, tidak bergaduh dengan guru, tidak tak panas baran, tidak sentiasa nak kutuk sana kutuk sini, dia sentiasa sabar. Itu keutamaan. Itulah ciri ahli syurga, insyaAllah. Dan kemudian Allah perincikan sifat-sifat syurga. Kita tak mungkin faham tentangnya 100%. Cuma Allah ceritakan sebagai laksana. Pertama ayat 13, muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk di atas katil, divan katil. Tak boleh kita fahami dengan tepat, sebab kita akan terbayangkan katil kita yang busuk itu. Dia tidak sama. Maka di sana katilnya, wah, begitu merehatkan, mengalahkan dreamland dan seumpamanya. Berkelekan, kata orang utara, duduk redap. Bahasa orang utara ni cukup warrior, duduk redap. Kalau sebut duduk redap tu orang lain tak faham. Kalau kita orang utara berkata duduk redap, orang lain tak faham. Dia tengah, artinya punya relax. Punyalah relax. Terkebir-kebir mata punya relax. Masya Allah. Itu yang dikatakan muttaqiina fiha. Kemudian la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tak nampak matahari, lambangnya tidak panas, tidaklah begitu panas, tidaklah begitu kedinginan. Jadinya itu suasananya tak ada aircon, tak ada alat-alat seperti itu. Sudah semula jadinya di syurga seperti itu. Panas tidak, sejuk sangat tidak. Habis memang selesa sungguh kan? Itu bahasanya, memang selesa sungguh. Nak kata apa lagi, memang selesa sungguh. Allah menceritakan tentang syurga, dan Allah menceritakan tentang sesuatu yang hari ini kita mau. Kamu suka kan benda tu? Duduk rehat di atas katil, tak bangun pergi ke mana, tak payah solat, tak payah pergi kelas tafsir hari Ahad. Kamu suka kan? Every day is a Sunday. Ada seorang jutawan bagi tahu kat saya gunakan bahasa dia. Dia jutawan. Saya pergi nak minta derma sikit, kita nak buat projek. Bukan buat saya nak buat projek. Dia kata, Dr. Daniel, you know, to me, every day is a Sunday. Saya kata, hebat. So, how's your day? Saya kata, every day to me is a Friday. Setiap hari kena sembahyang Jumaat. Bagi saya pula setiap hari macam hari Jumaat, kena sembahyang Jumaat. Banyak kerja nak buat. Sibukkan hari Jumaat nak pergi solat. To me, every day is a Friday. Dia every day is a Sunday. Rehat. Jutawan. Jadi maksudnya di sana rehat. Kemudian ayat 14.
Di sana ada naungan pohon-pohon syurga, bukan padang pasir. Dan kita boleh tengok satu kawasan itu menghijau, kita rasa damai. Itu kita. Allah cerita yang kita mahu itu, yang kita tafsirkan sebagai damai, ada di sana, tapi dalam bentuk yang paling sempurna. Kalau kita melihat sesuatu yang menghijau di taman, wah, kita kata syukur, mendamaikan. Boleh pula duduk di bawah pohon itu, alhamdulillah, tak panas, tak sejuk, mendamaikan. Di sana Allah kata ia merupakan kemuncak perkara yang kamu mahu itu. Ada pohon-pohon, kemudian buahnya pula mudah dipetik. Ada buah anggur. Wahai anggur, mendekatlah engkau pada aku. Dia pun mendekat. Allah, tak payah pula nak cari kayu. Mana kayu ni nak petik buah anggur, tak payah, dia mendekat. Jadi itu semua kita idamkan, Allah bagi. Di jannah Allah bagi. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana. Kanat qawarira. Allah sebut qawarira. Ulama mengatakan kalimat qawarira melambangkan gelas kaca yang bersinar. Gelas kaca yang bersinar itu dibuat min fiddah. Min fiddatin, diperbuat daripada perak. Jadi diberikan gelas yang bersinar kacanya. Kemudian dari perak pula, sila minum wahai ahli jannah, wahai ahli syurga. Kita pilih yang minum tak berhenti, tapi tak pernah menyakitkan, tidak mendatangkan kemudaratan. Ayat 16, kaca-kaca gelas itu dibuat dari perak yang diukur dengan sebaik-baiknya. Semuanya ukuran terbaik. Jadi the best is given to you, kata Allah. Di syurga semuanya baik. Gelas pun tengok bersinar amboi, ngam-ngam. Airnya pun yang terbaik, suasana terbaik, suhu yang terbaik. Apalagi you mau, kata Allah. Allah ceritakan sikit sebagai rangsangan kepada kita, dengan harapan kita dirangsang untuk beribadah akhirnya, insyaAllah. Ayat 17, dalam surga itu mereka diberi minuman yang campurannya adalah zanjabila. Zanjabila bahasa Arab, saya cuba selidiki apa maksudnya. Apa maksudnya? Yang agak boleh membantu kefahaman kita ini ialah tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Dia kata Hamka, kalau kita gunakan bahasa Nusantara, dia seperti air sarbat. Air sarbat, air sarbat, kalau kita sebut air sarbat. Nak air apa bang? Air sarbat. Dia suruh kita terus faham. Air manis ada. Abang tak mahu mineral water? Tak nak, sarbat. Nak manis? Jadi kita pun minum. Allah, baca doa terus. Azan. Lebih kurang begitulah kata Syekh Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Jadi pada minggu lepas kita bincang minuman kafura, dingin, sejuk, lazat, kemudian bau pula wangi. Minggu lepas kafura. Hari ini kita bincang ayat yang dalamnya ada kalimat zanjabila, air sarbat yang juga lazat manis. Pendek kata semua enak-enak belaka di sana. Kemudian ayat 18, aina, dalamnya ada ain. Ain artinya mata air. Untuk di syurga ada pohon-pohon, buah-buahan yang lazat mendekati kita, capai senang. Kemudian duduk rehat di atas katil, sofanya mendamaikan. Suhu tak panas, tak sejuk, Allah mendamaikan. Kemudian terpancar pula mata air. Di sebelah kita ada mata air yang terpancar, indah, mendamaikan. Airnya pula lazat. Itu Allah ceritakan. Baru Allah ceritakan sedikit supaya kita boleh bayangkan keenakan di sana. Itu ayat 18. Ayat 19, ada pelayan-pelayan pula itu. Pelayan-pelayan yang suci. Syurga bukan tempat kotor. Bukan tempat yang di sana dihidupi oleh manusia yang rakus nafsunya, tidak. Dia tempat suci. Ada nikmat, tapi nikmat dalam kesucian.
Maka Allah sediakan di sana pelayan-pelayan yang suci, yang kalau kamu melihatnya, kamu lihat sesuatu yang seumpama mutiara yang bertaburan. Pelayan yang datang menghidangkan itu kepada kita seperti mutiara bertaburan. Artinya cantik, secantik-cantiknya, dan bersinar akhlaknya, bersinar cara dia melayan kita, begitu indah. Macam kita lah, kalau orang layan kan, pergi makan mana-mana kan, duduk saja. Isteri kita pun duduk, tak payah pergi ambil nasi, jangan ambil, orang akan hidangkan. Datanglah yang pakai putih, di hotel 5 bintang pakai putih. Yes, rice for you sir. Kita pun yes, boleh. Fish sir, yes, semua yes belakang. Bukan selalu aku dapat ni, semua yes belakang. Oi, ada pelayan menghidang pada kita. Satu ketika lepas ceramah, pelayan pun menghidang lah dengan VVIP ni, dengan timbalan menteri lah, ketua setiap ustaz lah. Seorang pelayan tu kamu dia tersilap sedang menghidang nasi. Kemudian seorang hidang nasi, seorang letak ikan di tengah-tengah. Yang datang bawa ikan tu terletak kasar sikit, terlepas, bunyi kuat sikit. Yang VIP setelah saya tuan marah, mengapa hentak begitu depan kami? Dia punya layanan kali istimewa, letak ikan, tak terasa ikan di depan. Saya tengok terhidang, letak tu punya lemah lembut. Saya kata di hati, pelayan macam tu ada kat syurga ya. Di hati saya lah, tak katalah kat dia sebelah ni. Ni orang besar, dia kata apa, mesti betul masa ketika itu. Saya kata di hati, pelayan yang istimewa seperti itu jatuh tak ada di sini, ada kat jannah. Di sini dia empas bagi saya tak apalah. Dia mungkin tersilap, dia kita kamar tengok kita darah bermuruk, terlepas tak apalah. Yang penting ikan itu masih ada, tak berempat. Jatuh makan ikan itu bagi hati. Jadi kita nak layan yang istimewa, Allah kata ada wildan, pelayan muda. Allah sebut wildan, pelayan muda, yang mereka itu seperti mutiara berguguran. Punya istimewanya mereka. Nak layan kamu, tapi kat mana? Tak ada kat Dubai. Ada kat mana? Kat syurga. Ada kat syurga, InsyaAllah. Kemudian ayat 20, apabila kamu melihat di syurga, kamu melihat berbagai macam nikmat. Akhirnya rumusannya ke situ. Allah cerita sikit ya. Tapi akhirnya ayat 20 Allah kata, wa iza ra'aita thamma, kamu lihat di sana di syurga, ra'aita na'iman, kamu lihat apa? Na'iman artinya berbagai nikmat, wal mulkan kabira, dan kamu nampak kerajaan yang besar, kerajaan Allah di sana. Artinya satu yang besar, yang mana Allah menguasainya. Itulah rumusannya, InsyaAllah ya. Itu ayat 20. Aliyahum thiyabu sundusin, mereka di surga pakai pakaian apa? Buat cerita airnya, pohonnya, buahnya, sofanya, divannya, katilnya. Kami pakai apa? Allah kata pada ayat 21, pakaiannya sutera halus yang hijau. Warna hijau biasa dikait dengan kedamaian. Jika rumah kita catnya hijau, dia melambangkan suasana yang damai. Jika kita nak rangsangan, motivasi, catlah rumah kita warna merah. Jantung kita akan laju melihat warna merah, dia untuk motivasi. Tapi kalau nak kedamaian, hijau, warna kedamaian. Kita pergi ke taman, tengok hijau, rasa damai. Hijau itu pakaian ahli syurga,
dalam bentuk sutra-sutra halus, dalam bentuk sutra-sutra halus. Itu yang tak boleh kita pakai, dan tidak ada pakaian itu di sini, hanya ada di sana. Dan juga ada juga sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka. Gelang dibuat dari perak, gelang dibuat dari perak, istimewa sungguh. Kita laki-laki tak boleh pakai gelang, wanita boleh. Ada keistimewaan bagi wanita. Wanita tak boleh merumut. Mengatakan dalam Islam wanita dia kotak-katikkan, tak boleh merumut. Ada benda kaum lelaki tak boleh buat. Wanita diberikan pelonggaran. Wanita nak pakai emas, silakan. Laki-laki nak pakai emas, haram, berdosa. Wanita tak apa. Wanita nak pakai sutra, silakan. Laki-laki tak boleh, haram. Laki-laki kena buat apa? Kena pergi sepanjang Jumaat, wajib. Wanita tak sepanjang Jumaat pun tak apa, sepanjang doa kemudian. Kena pergi berperang saf hadapan. Wanita bukan saf hadapan. Sebab itu laki-laki ini Allah jadikan sebagai pejuang. Takkan nak pakai sutra, nak pakai emas. Orang yang sepatutnya di saf depan dalam perjuangan. Nak juga sutra, nak juga gelang. InsyaAllah di sana tak ada perjuangan bagimu, pakailah semua, InsyaAllah. Dan diberikan kepada mereka syaraban tahura, minuman yang bersih. Itulah beberapa ayat menceritakan tentang syurga. Saya baca dengan laju sebab dia alam gaib, dia kisah di alam gaib. Tapi Allah ceritakan dan kita kena baca apa yang Allah ceritakan, walaupun sepintas lalu sebagai rangsangan. Tapi hakikatnya semua kita tak tahu. Yang kita tahu satu, indah pastinya di sana, seronok pastinya di sana. Dan akhirnya sampai kita ke ayat nombor 22. Inna hadha kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkur. Ini balasan untukmu. Sebab itu kehidupan manusia di dunia ada undang-undang. Undang-undang itulah yang dibawa sampai ke sana dalam dimensi akhirat. Antara undang-undang yang pasti di dunia ini, tak kira dia siapa, dia faham undang-undang itu. Pertama, buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat, balas buruk. Manusia termasuk etis dia faham. You mencuri harta orang lain itu salah, sepatutnya dihukum. Dan you tolong orang susah itu baik. Dunia ada undang-undang tentang buruk dan baik, tentang balasan buruk dan balasan baik. Maka di sana demikianlah juga undang-undangnya. Yang buat baik, balasan baik, syurga. Yang buat keji, buruk, balasan keji. Maka itu undang-undang Allah bagi manusia. Cuma baik itu apa tafsirannya? Baik itu apa cirinya, apa nilainya? Dia perlukan agama untuk menerangkan semua itu. Jika tidak, baik itu menjadi rosak. Sebab itu jika tuan-tuan perempuan sempat baca buku Dr. Darian yang terakhir yang bertajuk Islam The Misunderstood Religion, Islam agama yang disalahfahami. Ramai orang salah faham Islam, termasuk orang Islam, tapi lebih ramai orang kafir. Bahagian awal saya timbulkan persoalan. Belum lagi saya ceritakan tentang Islam, saya bertanya satu soalan. Does God exist? Adakah Tuhan wujud? Saya mencabar minda saya dan minda semua untuk menjawab soalan itu. Adakah Tuhan wujud? Sekarang, di dunia sekarang sudah ada laman web. Laman web mengkritik Tuhan. Sekarang sudah ada laman web, mungkin Facebook, mengkritik Tuhan. Mengkritik Tuhan, mengatakan Tuhan telah buat berpuluh-puluh kesilapan dalam penciptaannya.
Dan mereka utarakan kesilapan yang pertama, mengapa ikan dalam gua gelap di dasar lautannya ada mata, padahal mata itu tak boleh digunakan untuk melihat. Dia cabar Tuhan. Tuhan tersilap di sini. Kononnya Tuhan tersilap. Nampak? Dahsyat dunia kita sekarang. Sebab itu jika anak-anak kita ni sekadar akademik cemerlang, berdepan dengan cabaran seperti itu yang mencabar Tuhan, mengkritik Tuhan, kononnya hujah mereka saintifik, kononnya anak-anak kita sekadar alifun, balibun, abadah saja, dah kenduri khatam Quran, buat kenduri khatam Quran, kononnya kemuncak agama. Anak ai khatam Quran bila 5 tahun lepas tu tak baca dah lah, dia dah khatam, dia buat kenduri pun. Hebat sangat kan anak you. Anak itulah yang mungkin tersungkur. Sebab sekadar khatam, dia tak mampu menjawab apa-apa persoalan dalam bentuk yang kita sebutkan tadi. Dia kena ada ilmu dan kefahaman berdasarkan ayat yang dia khatam. Ini dunia mencabar. Dahsyat cabaran bagi akidah umat Islam hari ini. Dahsyat. Hujah diutarakan kononnya saintifik. Tuhan salah dalam penciptaannya disebabkan hujah yang kononnya saintifik. Waliyahzubillah. Subhanallah, kita berkata demikian. Tapi apa hujah kita? Sebab itulah kita perlukan kekuatan pada hari ini, termasuk antaranya kekuatan ilmu. InsyaAllah semoga bila kita faham Quran, kita mampu menangkis dan akhirnya kita mampu menjawab pertanyaan, does God exist? Adakah Tuhan ada? Itu pada pertama buku Islam yang misalnya religion. Kemudian barulah bertanya dalam Islam, siapa Tuhan? Kami beriman Tuhan ada, dan siapa Tuhan? Dan kita berikan hujah tentang Allah, siapa Allah. Dan kemudian timbul satu pertanyaan dalam buku itu, yaitu human based and divine based morality. Saya beranikan diri bertanya satu soalan. Ada tak perbezaan antara moral ataupun kita sebut akhlak, ada tak perbezaan antara moral ciptaan manusia dengan moral akhlak kehendak Tuhan? Ataupun saya kaitkan dengan kalimat tadi, baik. Ada tak perbezaan tentang konsep baik mengikut kehendak manusia dengan konsep baik kehendak Tuhan? Semua agama bawa pada baik. Ada perbezaan tak tentang baik itu? Etis pun menekankan kebaikan. Sama tak kebaikan etis dengan kebaikan Islam? Itu pertanyaan yang saya cuba jawab dalam buku saya, Islam dan Misunderstood Religion. Dan antara benda yang saya hujahkan, saya fokus tentang beberapa perkara saja yang pokok. Contoh tentang hubungan lelaki perempuan. Dalam Islam, hubungan itu hubungan yang diizinkan, tapi syaratnya ketat. Boleh, lelaki dan perempuan boleh berhubungan, tapi syaratnya ketat. Syarat yang paling penting ialah perkahwinan. Kamu kena berkahwin dan sah perkahwinanmu terlebih dahulu, baru hubungan itu sah, tidak berdosa. Itu divine based morality. Itu moral kehidupan, kebaikan, keelokan berdasarkan Allah. Wala taqrabuz zina. Baik dalam Islam ialah berkahwin. Kalau tidak berkahwin, tidak baik. Walaupun cinta itu suci, cinta kami suci. Di musim Ramadan, cinta kami membawa kami pergi sembahyang tarawih bersama-sama. Filem Melayu suka cinta begitu. Cinta kononnya orang baik. Naik kereta sama-sama Ramadan.
Laki-laki tunggu di bawah flat, bunyi hon kereta. Oh, dia main tu. Tu pun, Assalamualaikum. Baik sungguh perempuan tu, bagi salam dulu. Laki-laki itu pun cakap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ambil jawab semua dulu. Keluar kereta, pergi kat pintu belah perempuan, buka pintu. Please get inside. Tutup pun. Baca doa. Doa perjalanan pula. Sayang, baca doa sayang. Semoga Allah berkati. Baiklah tu. Kami tak buat apa-apa. Kami tak buat apa-apa. Nak pergi sembahyang tarawih. Musim Ramadan. Pergilah sembahyang tarawih. Balik tunggu pula. Perempuan tu bila balik, pergilah beli ayat juz Arab. Kemudian, sayang, ni juz Arab berapa rumah sunnah. Minum, baca doa, hantar balik ke flat. Baikkah tu? Nampak? Baik kacamata manusia, baik kacamata Tuhan ada beza. Dan akhirnya selepas itu saya mengatakan, tengok di barat. Di barat hari ini zina halal. Yang penting zina itu berlaku bukan dengan orang di bawah umur. Itu penting. Umur dia 25, 30, suka sama suka, tak apa. Suka sama suka, tak apa. Baik bagi mereka. Dalam Islam, jangan dekati zina. Jadi saya menyoal, baik siapa yang betul? Hari ini, pertanyaan untuk orang hari ini. Dia kata zina suka sama suka, tak melibatkan mereka di bawah umur, baik. Tak boleh ditangkap, tak boleh dihalang. Ibu tidak boleh menghukum anak jika dia berzina, umurnya melebihi contohnya 18 tahun. Di barat, orang kita jika pergi ke sana, dia terikut. Saya berceramah di Australia, datang orang bertanya kepada saya, macam mana doktor, anak kami dah ikut sistem barat. Dia sudah berkata, tubuh saya tentukan nak beri kat siapa. Tapi anak itu orang Islam. Akhirnya salah seorangnya sudah mengandung, melahirkan anak. Dah melahirkan anak. Cerita di Australia. Doktor nak buat macam mana? Jawab. Inilah masalah yang anda. Lantas akhirnya dirumuskan. Lihat apa yang berlaku di barat, berlaku perzinahan, dan akhirnya ada statistik. Statistik itulah yang anda perlu tahu. Baca buku Islam yang Understood Religion tentang bagaimana barat sekarang berhadapan dengan STD, Sex Transmitted Diseases, yang membunuh orang-orang yang terlibat dengan seks bebas ini. Ratus mereka yang mati dibunuh kuman kesan daripada jangkitan seksual ini sudah sampai ke tahap yang cukup membimbangkan. Jadi sesiapa yang tak ikut kehendak Allah ada padanya. Dan di akhirat pasti juga ada padanya. Nah, itulah pemikiran logik yang saya utarakan untuk kita kaitkan tentang kepentingan kita kembali kepada landasan beragama, kembali kepada agama, kembali kepada landasan agama Islam, insya-Allah. Dan bila kita ikut agama Islam ada jasa. Itulah yang Allah sebutkan ayat 22. Inna hadza kana lakum jazaa. Bagi kamu ada balasan, ada bintang. Susah payah ada ganjaran. Wa kana sa'yukum mashkura. Usahamu mashkura, disyukuri. Kalimat yang Allah gunakan mashkura, disyukuri. Siapa yang mensyukuri siapa? Usahamu disyukuri. Tafsirannya, usahamu diberikan balasan oleh Allah, balasan baik. Nah, kalimat Qurannya mashkura, seolah-olahnya Allah mensyukuri perbuatanmu. Allah bersyukur, Allah berkata Alhamdulillah, bukan begitu. Maksud mashkura ialah Allah syukur. Perbuatanmu ada jazaa, ada balasan, dan Allah syukur. Itulah yang sebenarnya baik.
baik yang sa'yukum mashkura, baik yang menyebabkan kamu mendapat kasih Allah. Itulah baik yang sebenar. Justru pada hari ini jika orang nak buat baik, minta definisikan baik itu. Apakah baik pada pandanganmu itu sebenarnya baik? Apakah baik pada pendapatmu itu di sisi Allah itu baik? Itu penting. Itu penting pada hari ini. Apa dia baik sebenarnya? Bagi artis, baik dia mungkin berbeza dengan baik yang Quran mahu. Mungkin kita bincang bahasa mungkin. Bagi pelakon, bila pembuat filem mengarahkan saya berpelukan, saya buat sebab saya profesional. Saya pelakon profesional. Jika penerbit menyuruh saya berpelukan, saya berpelukan. Bukan saya tidak sangat, tapi saya pelakon profesional. Oh, baiklah bunuhnya. Adakah itu sebenarnya baik? Itulah benda yang perlu kita bicarakan juga sebelum kita bicarakan tentang landasan yang sebenarnya, dan telah kita rumuskan tadi. Akhirnya kita nak kembali kepada wahyu Allah. Justru kita masuk pada ayat 23. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'an tanzila. Akhirnya keselamatan kita berada di situ, berada pada peta Allah. Peta Allah bernama Al-Quran. Sesungguhnya kami, Allah sebut kalimat kami, ganti nama kami. Adakah ia menampakkan Allah ramai, Allah banyak? Tidak. Dalam bahasa Arab, kami boleh digunakan oleh Dia yang Maha Berkuasa. Oleh sebab Dia yang Maha Berkuasa, Dia boleh menggunakan kami dengan maksud aku. Tapi Dia yang Maha Berkuasa, Allah paling layak. Sebab Allah Maha Berkuasa mengatasi segala galanya. Jadi orang yang hebat boleh menggunakan ganti nama kami dengan maksud aku seorang. Tapi aku seorang yang gagah perkasa, maka Allah paling layak untuk mengatakan Dia gagah perkasa. Maka Dialah paling layak menggunakan ganti nama kami, iaitu aku Maha Berkuasa. Tidak melambangkan Dia ramai. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Quran. Kami, Allah, menurunkan kepadamu Quran. Quran bukan ciptaan Nabi. Quran bukan ciptaan Nabi. Ini kenyataan yang penting bagi ringkas. Sebab itu kita bicarakan sebelum ini pembuktian. Bukan Nabi. Tak mungkin kan Nabi masukkan juga kenyataan-kenyataan dari sisinya. Tidak mungkin. Sebab itu pentingnya Allah mengatakan Nabi ini ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis sampai bila-bila. Sedangkan bagi umat Islam mau kita pandai membaca dan menulis. Tapi bagi Nabi Muhammad, Allah jadikan Nabi tak tahu membaca, tak tahu menulis. Agak pelik. Agak pelik senario ini. Umat Islam Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq, baca. Nun wa ma yasturun. Nun, Allah saja faham maksudnya dan apa yang mereka tulis. Penulisan, pembacaan penting dalam Islam. Tapi Nabi tak tahu membaca, tak tahu menulis. Allah menghendaki demikian. Allah jadikan Nabi seperti itu sebab rahsia hikmahnya besar. Agar tidak boleh ada sesiapa pun yang mengatakan Quran ciptaan Muhammad. Dan itu besar maknanya. Sebab Muhammad tidak tahu membaca, tak tahu menulis, tidak menguasai bahasa Arab yang tinggi. Nabi bukan penyair, kata Allah. Penyair bahasa Arab yang tinggi. Nak jadi penyair, puisinya kena hebat. Nak puisinya hebat, bahasanya kena betul-betul tinggi. Macam kita di Malaysia, sastrawan negara. Ini pakar-pakar sastra, bukan calang-calang orang. Bahasa dia gunakan bahasa Melayu tinggi. Bukan bahasa-bahasa, bukan bahasa kampung, bahasa Melayu tinggi. Nabi Muhammad
bahasa Arabnya tidak tinggi, bukan penyair, bukan pakar puisi. Tiba-tiba yang ummi, yang bukan pakar bahasa, membacakan Al-Quran kepada kita, mengalahkan pakar-pakar bahasa. Adakah daripadanya yang mencabar kita? Jadi Allah mengatakan Quran, kami turunkan alaika kepadamu, bukan ciptaan, dan diturunkan tanzila, diturunkan tanzila. Maksud tanzila beransur-ansur. Sebab itu dalam ilmu ulumul Quran dibincang tentang rahsia Quran diturunkan tanzila beransur-ansur. Sedangkan kitab terdahulu semua diturunkan sekaligus. Itu beza. Beza antara kitab terdahulu dengan Quran. Ada beberapa perbezaan. Salah satunya kitab terdahulu diturunkan semua sekaligus. Contoh Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, diberikan Taurat. Masa itu diberikan balik, selesai, dapat dah kitab Taurat. Kecuali Quran tidak diturunkan kesemuanya sekaligus ke atas Nabi Muhammad, tapi diturunkan kata Allah tanzila beransur-ansur. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak. Pertama, Allah hendak turunkan sesetengah ayatnya berdasarkan isu-isu supaya orang memahami tujuan ayat itu secara yang lebih mantap. Isu Yahudi ketika isteri mereka kedatangan haid, suami mereka menjauhi isteri, bukan sekadar menjauhi di sudut tidak menjima isteri, juga keluar rumah. Keluar rumah, isteri kotor, keluar rumah. Yahudi melihat sahabat-sahabat secara umumnya ketika disoal, kamu bila isteri kamu haid, kamu keluar rumah, kami tidak, kami cuma dilarang untuk berjima, tapi kami masih makan minum dengan mereka. Mereka boleh memasak dan kami menjamah masakan isteri kami walaupun mereka haid. Peliklah kamu, kami tidak boleh. Maka sahabat pergi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa ketika isteri kita haid dan kotor, kita masih boleh menjamah makanan mereka? Isu. Maka turun ayat pada waktu itu, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang perempuan haid. Qul huwa adhan. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, darah haid itu kotoran, betul. Tapi tak salah kamu bergaul dengan istrimu. Cuma jangan sampai melakukan jima, itu saja. Dan Nabi berikan tunjuk ajar kepada sahabat-sahabat. Rasulullah diberitahu kepada mereka, Rasulullah, ketika kami, kata Aisyah, isteri-isteri haid, kami beritahu kepada Rasulullah, Nabi berkata kepada kami, isteri-istrinya, pakailah kain, tutup antara pusat ke lutut. Tutup ketika bertiduran dengan Nabi, tutup antara pusat dan lutut. Yang lain tak dihalang. Isteri bagi tahu pada sahabat-sahabat tanpa malu, sebab ini ilmu, dan pada ilmu itu ada hukum, tak ada malu bab agama, supaya umat tahu, kena diberitahu. Benda sulit, siapa yang tahu jika tidak isteri-isteri Nabi? Isteri Nabi kena beritahu, kami ketika haid Nabi arahkan tutup kain antara sekian sampai sekian. Dari segi perbuatan lain tak dilarang, kata Rasulullah. Beritahu pada sahabat, sahabat beritahu pada kita, kita sebagai umat tahu sampai hari kiamat. Jadi kita berbeza dengan Yahudi berdasarkan ayat itu. Diturunkan beransur-ansur supaya kefahaman kita lebih mantap. Yang kedua, supaya hafazan sahabat sedikit-sedikit lebih mantap. Bayangkan diturunnya 6,000 ayat sekaligus, nak dihafal semua sekaligus, tak boleh ingat. Tapi diturun sedikit-sedikit, 23 tahun, lebih mantap hafazannya, banyak hasil. Maka itulah ada berkaitan dengan Al-Insan 23. Maka itulah betul kita.
Seterusnya ayat terakhir tentang ini. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Kena sabar banyak. Nak semayang kena sabar, nak tinggalkan maksiat kena sabar. Tadi awalnya kita sebut sabar, tapi tak kita perincikan sangat rumusan minggu lepas. Sekarang kita perincikan. Kena sabar mematuhi perintah Tuhanmu. Perintah Tuhan ada berbentuk perintah kena buat. Wa aqimus solat, tegakkan solat kena buat. Terutama solat yang 5. Nak buat solat yang 5 kena sabar. Sebelum bersolat kena tuhur, kena bersih dahulu, ambil wudu, kena sabar, ambil wudu juga, ambil wudu pula. Lepas itu tutup aurat, jaga pula, kena tahu pula batas-batas aurat. Berpakaian yang bersih tanpa najis untuk aurat. Satu persatu baru boleh solat dan sah solatnya. Semua itu perbuatan yang dituntut, kena bersabar melakukannya. Itu sabar. Yang kedua, ada perintah Allah berbentuk jangan dibuat. Nahi, jangan dibuat. Jika banyak an-nawahi, jika banyak larangan-larangan, an-nawahi, larangan-larangan. Jangan minum arak, jangan mengumpat, jangan ambil riba, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mendekati zina, jangan berzina. Nah, itu pun jangan. Itu pun perintah. Tak kena sabar. Dan yang ketiganya ada musibah-musibah, ujian-ujian tertentu dalam hidup pun kena sabar. Maka pada ayat 24 surah Al-Insan, fasbir, sabar itu penting. Ini yang kita sebutkan awal tadi. Bila kita mendidik anak, mendidik umat, tekankan pada benda ini. Sabar untuk patuh perintah Allah. Itu dulu. Yang lain berbentuk penyempurnaan tak apalah. Tak apalah. Anak tak pakai jubah meleleh, tak pakai tekak ayam, semua tak apalah. Jangan bising, jangan bising. Jangan bising. Anak sekali-sekali nak makan sedap sikit, jangan bising. Yang penting dia jaga batas-batas halal dan haram. InsyaAllah. Wala tuti' minhum. Jangan ikut mereka. Ini perintah kedua. Pertama sabar. Yang kedua jangan ikut. Jangan jadi pak turut. Siapa dia? Asiman, orang yang melakukan dosa. Au kafuro, atau orang kafir. Jangan ikut. Kalau orang buat perhimpunan, contohnya perhimpunan yang baru ini, seksualiti merdeka. Seksualiti merdeka. Seksualiti merdeka untuk mengatakan orang yang nak jadi gay, nak jadi homoseks, apa salahnya? Kami berhimpun tuntut hak kami. Yang ikut buat-buat berdosa itu. Itu sebagai contoh, ya, insyaAllah. Jadi, au kafuro, dan kehendak orang kafir. Orang kafir banyak kehendaknya. Di Malaysia ada golongan kafir menuntut orang Islam boleh murtad. Ini di Malaysia. Mereka minta perlembagaan Malaysia dirombak. Kan baru ini kan Rio ada golongan termasuk Kristiannya bertemu dengan orang besar kita, meminta beberapa permintaan. Antaranya jangan dihalang agama Kristian disebarkan, jangan dihalang. Bebaskan kami menyebarkan Kristian kepada siapa saja, termasuk orang Melayu. Dan sebahagian lain pula Indonesia menuntut orang Islam diizinkan murtad. Jangan anggap murtad satu kesalahan dalam agama. Mana boleh? Hukum murtad ini besar dalam agama. Mereka minta dirombak agama kita. Diizinkan murtad, jangan jadi murtad kesalahan di Malaysia. Izinkan orang murtad. Tak ada isu. Baru kita nampak masuk ayat ini dalam konteks kita.
Allah kata kamu jangan ikut. Bukan Allah larang kita hidup dengan mereka secara harmoni, tidak. Bukan Allah mengatakan jangan berikan hak mereka, tidak. Seringkali saya mengulangi ayat. Dan hari ini saya naikkan di Facebook saya, Facebook baru, tentang video ceramah saya yang diambil lama-lama dahulu ketika di halaqah, mukadimah sebagainya. Isu-isu yang telah saya sentuh, yang dilupakan sebab lama dahulu, 2008, 2007. Salah satunya ketika saya bercakap tentang neon. Tajuknya neon, surah An-Nur. Nur tu orang sains sebut neon, cahaya lampu. Yang nak ditekankan nur Allah. Antaranya bicara tentang cahaya Allah berhubung dengan non-Muslim. Saya tunjukkan Mumtahanah ayat 8. Mumtahanah ayat 8 sering saya ulang-ulangi di sini. Jangan lupa ayat ini tentang bagaimana kita berhubungan dengan bukan Islam. Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan jika non-Muslim tidak memerangimu, tidak menghalaumu dari kampung halamanmu, buat dua ini pada mereka. Syarat mereka tidak memerangimu. Jika berlaku seperti yang berlaku di Gaza, lain. Jika berlaku seperti yang berlaku di setengah tempat, contohnya mungkin Afghanistan, orang menceroboh, Iraq, orang menceroboh, lain. Jika mereka tidak memerangimu dan mereka tidak menghalaumu dari kampung halamanmu, itu mereka tak buat. Mereka nak hidup berbaik-baik denganmu, buat dua ini. Mumtahanah ayat 8. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Buat baik dan berikan keadilan kepada mereka. Perintah Allah dirakamkan dalam Quran, kamu kena buat baik dengan non-Muslim. Ini agama kita, bukan pandangan ustaz, bukan pandangan ulama. Perintah Allah secara langsung. Jadi kita kena buat baik. Tetapi jika mereka melampaui batas, mereka mencabar syariat, sudah melampaui. Dia akan Melayu Islam di Malaysia murtad. Jangan dikatakan itu kesalahan. Izinkan, bebaskan. Itu sudah melampaui batas. Relevannya ayat ini tidak kita kaitkan dengan tempat kita. Maka jangan kamu taat permintaan kehendak orang-orang yang berdosa, nak halalkan homoseks, nak halalkan gays, nak halalkan lesbian. Jangan kamu ikut puak-puak berdosa itu. Dan jangan kamu ikut puak-puak kafir yang suruh kamu mengubah syariat dan sebagainya. Jangan kamu ikut. Jelas saya. Itulah insyaAllah penekanan-penekanan dari surah Al-Insan, dengan harapan insyaAllah akhirnya kita menjadi golongan Al-Abrar, menjadi golongan ahli syurga yang memasuki jannah. Tetapi alangkah mencabarnya hendak sampai ke sana. Dalam langkah-langkah kita hendak pergi ke sana, begitu banyak cabaran. Cabaran meninggal, cabaran kesehatan fizikal, lebih mencabar cabaran bagi jiwa, akidah kita, akidah insan pada hari ini. Datang isu-isu yang mencabar akidah. Yang akidah tercabar, maka yang lain juga tercabar. Di segenap kehidupan kita, amal akan tercabar. Berpunca dari satu benda pokok, akidah. Sebab itu kita sebutkan awal tadi, kita mendidik anak-anak, mendidik umat, kenalilah keutamaan kita. Apa benda yang paling penting yang kita nak tekankan sekarang? Adakah janggut? Adakah serban? Ataupun kefahaman yang betul, akhlak yang mantap, ibadah yang khusyuk, sabar seperti yang kita ulang-ulangi tadi. Semua itu sudah pastinya lebih mantap jika kita perlukan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, itu yang sempat kita bicarakan pada petang ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita harapkan dapat kita khatamkan surah Al-Insan, insyaAllah. Dan seterusnya kita masuki surah yang baru, Al-Mursalat, insyaAllah. Jadi sebagai rumusannya kita bicarakan tentang syurga yang bakal dimasuki oleh orang-orang yang Allah gelarkan sebagai Al-Abrar, dan kita doakan di kesannya insyaAllah
Dan kemudian Allah mengatakan untuk sampai ke sana kita perlulah kembali kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan ke atas Nabi dan diturunkan tanzila secara beransur-ansur. Berdasarkan wahyu itu kita tahu ada perkara yang wajib kita laksanakan. Ia merupakan kewajiban kita. Maka Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah mematuhi kehendak Tuhanmu. Dan kemudian Allah perintahkan kita agar tidak menuruti, tidak mentaati orang-orang yang melakukan dosa, ahli maksiat, dan juga orang kafir yang mau kita mengetepikan dan meminggirkan syariat kita. Jangan kita taati mereka, insyaAllah. Allahumma a'lam. Jadi alhamdulillah sangat mencukupi untuk petang ini. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Dan seperti saya sebutkan tadi, saya dah membuatkan satu Facebook khas. Kalau Azrul banyak tolong saya. Cuma Facebook ini banyak tentang kenyataan saya dan juga ceramah-ceramah yang saya ambil yang penting-penting saja, isu-isu masa-masa yang pernah dijawab dahulu. Jika perlu dimanfaatkan, disebabkan juga rasanya boleh dikongsi, maka kongsi dalam hidup kita bersama, insyaAllah. Apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya sendiri, aku qawli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan wa nura. Allahumma lakilna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu an'al-ghayb wa an'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.